Okay, so kita berada di chapter yang kedua. Tajuknya adalah limit ataupun bahasa Melayunya dikenali sebagai had. Okay, HAD, had. So dalam chapter ni kita ada 5 subtopik, iaitu yang pertama limit of the functions, yang kedua infinite limit, ketiga limit at infinity, computational method of limit dengan continuity. So kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu 2.1. So dia ada sedikit penerangan lah, kat situ ada 3 paragraf. So in this chapter we will study what will happen to the function when variable approach a certain value. So this idea represent a basic concept known as limit. Okay, kalau diperhatikan dekat paragraf pertama ni, dia bagi tahu kita nak cari nilai apabila sesuatu fungsi. Okay, apabila kita ada function, yang mana function kita apabila variabelnya approach. Approach ni kalau anda lihat dia italic kan ya. So approach ni satu perkataan penting lah dalam limit ni. Okay, approach a certain value. Satu fungsi apabila sesuatu variable itu menghampiri sesuatu nilai. Okay, so ia dikenali sebagai limit. So paragraf yang kedua, the concept of limit represent one of the basic ideas that distinguish calculus from algebra. This concept is a great importance with many applications such as sketching graph of rational function. Dan yang terakhir, limit can be used to describe how a function behave as the independent variable move towards a certain value. Okay, paragraf yang ketiga dia guna word yang seakan sama dengan paragraf yang pertama, iaitu pertama dia pakai word approach. Okay, dan yang terakhir ni dia ada pakai word move towards. Approach jugalah, menghampiri juga a certain value. Okay, kita nak tengok example A sebagai dia punya contoh. Okay, so dalam example A ni, kalau kita perhatikan di sini. Okay, given a function fx equal to sin x over x. Okay, kat sini adalah keseluruhan x. Okay, dibahagikan dengan x. Where x in radians. Okay, dia gunakan trigonometry ni dalam dia punya kiraan radian. Selalu dia ada radian dengan degree, so dia pilih radian. We know that fx is undefined when x equal to 0. Okay, dia kata confirm lah yang fungsi ini akan jadi undefined kalau kita letkan x kosong. Yang mana tak boleh lah, x tak boleh diletkan sebagai kosong sebab dia akan memberi denominator equal to 0. We still need to know what will happen to the value of fx as x move along the x-axis approaching x equal to 0 from left and right. Okay, dia kata walaupun dia ni fungsi ini dikatakan sebagai undefined at x equal to 0, tetapi kita masih boleh cari dia punya nilainya. Okay, dengan cara meletakkan limit di hadapan fungsi itu. So kita boleh tuliskan dia sebagai limit x approach. Okay, nilai yang dia bermasalah tadi adalah nilai kosong. Okay, limit x approach nilai 0 untuk fungsi fx itu. So nilainya berapa? Okay, apabila dua fungsi ni, anda lihat perbezaannya. Kalau fungsi yang pertama ini, okay, yang pertama ni, dia ni confirm undefined at x equal to 0. Tapi kalau kita letakkan limit di hadapan, kita boleh cari nilai fx-nya sebab nilai limit ini sebenarnya bukan nilai tepat x sama dengan kosong. Dia adalah nilai x menghampiri kosong sahaja. Dekat-dekat dengan kosong sahaja, yang datang daripada kiri dan datang daripada kanan. So kita boleh cari dia punya nilai. Okey, untuk dia punya jalan kira dia, kita berikan dia punya jalan kira dalam bentuk box lah. Iaitu cara dia, kalau anda perhatikan, kita ada dua kolom. Yang pertama dekat sini adalah tentang x dan fx.
So, untuk X, kita akan pilihkan value X yang berada berdekatan dengan value X0. Okey, yang mana kalau kita punya X kita yang diminta adalah X sama dengan kosong, kalau dalam paksi, kalau dekat sini kosong, anda kena pilih X satu nombor di kirinya dan di kanannya. Iaitu, kalau sini kosong, semestinya di sini negatif 1 dan semestinya di sini adalah value 1. So, kalau anda perhatikan dalam kita punya box, kita pilih negatif 1 di sebelah kiri sini. Dan di sebelah kanan sini kita pilih 1. Okey, tengah-tengah kita pilih kosong. Okey, kemudian di dalam ni kalau anda perhatikan, kita akan pilih nombor yang berlakunya pergerakan daripada negatif 1 menuju ke nombor kosong. Jadi kita pilihlah apa-apa nombor yang berada di dalam negatif 1 sehingga kosong. Okey, apa-apa nombor di dalam ni. Okey, dan juga sama juga daripada 0 hingga 1 kita pilih nombor apa-apa di dalam ni. Okey, daripada 1 sehingga 0. Okey, kemudian kalau anda lihat dalam nota saya ni, contohnya saya pilih dalam beberapa nombor yang mana saya kecilkan dia punya decimal places. Contoh sini 1. Sini saya pilih yang 1 decimal places, 2 decimal places, 3 decimal places dan 4 decimal places. Anda boleh pilih apa-apa sahaja nombor yang berada di dalam interval ni lah. Okay. Kemudian, untuk fx, kita akan mula menekan kalkulator lah untuk mencari value-value ni. Yang mana? Okay. Untuk yang pertama sekali, kita akan masukkan, selalunya kita akan buat daripada kiri lah. Okey, daripada kiri kita akan masukkan dalam kalkulator. Sin X-nya kita buat dalam bracket. Sin dalam bracket negatif 1 dibahagikan dengan negatif 1. Pastikan anda punya mode dekat dalam kalkulator adalah mode radian. Okey, so anda tekan kalkulator, anda akan dapat value-nya adalah 0.8414. Kemudian anda ubah X kepada sin dalam bracket negatif 0.1 dibahagikan dengan negatif 0.1, anda akan dapat 0.9983. Lepas tu anda ubah kepada X yang ini. Okey, so kalau nampak pattern jawapannya tu menghampiri sama je lah, lebih kurang sama 0.999. Okey, kosong, anda boleh try juga nak masukkan kosong. Kalau tak percaya, boleh try masukkan sin kosong dibahagikan dengan kosong. Nanti kalkulator akan kata math error. Okey, dia akan kata math error. Kemudian teruskan dengan kiraan X 0.0001. Dapat nilai fx, masukkan nilai x. Okey, anda akan penuhkan kotak ni lah. Alright. So, daripada situ, kalau anda lihat dia punya keseluruhan box ini, sebenarnya dia dah memberi kita satu jawapan. Yang mana, okey, lihat dekat sini dia ada kata, table above shows the value of fx when x approach from right hand side and left hand side of x respectively. Okey, kalau ini tengah kita, kalau ini kita punya tengah, semestinya nombor yang datang daripada sini adalah nombor yang datang daripada left. Dan nombor yang daripada belah sini pula adalah nombor yang dari dekat right. So, sekarang ni, nombor yang right ni tadi, kalau anda perhatikan ada anak panah, sebenarnya nombor right ini sedang menghampiri nombor yang di tengah tu. Dan left pun sama, daripada left dia menghampiri nombor yang di tengah. Okay, so sekarang bila kita tahu tentang dia punya info tentang left dengan right, kita dah boleh tulis dia punya limit. Okay, perhatikan di sini. Okay, we can say limit X, anak panah ni sebacanya approach, ataupun bahasa Melayunya had X menghampiri. Kalau bahasa Inggerisnya limit X approach 0. Lepas tu anda perhatikan ada kuasa tambah. Kuasa tambah ini adalah info tentang right. Right akan pakai simbol tambah. Okey, sama dengan 1.
Mana datang 1 ni adalah, kalau anda perhatikan ini right kita yang datang dari tambah. Nombor yang dekat fx ni, nombornya sebenarnya menghampiri nombor 1. 0.9999 kalau dibundar-bundarkan dia akan jadi 1. Okey. Lepas tu dan limit x approach 0 from left, sebab negatif so sini left. Okey, from left. Sin x bahagi x equal to 1 juga. Iaitu kalau anda perhatikan di sini, ni nombor fx nya semakin menghampiri 1. Okey. So, bila kita nampak keadaan kita punya fungsi itu daripada kanan dan daripada kiri menghampiri nombor yang sama, iaitu 1, menghampiri nombor yang sama, 1, sini pun 1. Kita boleh summary kan kita punya soalan di atas ini sebagai limit x approach 0 fx equal to 1. Okey, boleh disummary-kan lah. So, bila dah siap ni, dah tak payah, atas ni dah set plus dengan minus, left dengan right. Dekat dia punya jawapan akhir tu dah tak payah tulis dia punya tambah ataupun tolak. So, ini dia punya conclusion dia lah. Okey, macam gitu. So, katakanlah bila anda cari jawapan, tiba-tiba fungsi daripada kanan dan fungsi daripada kiri, jawapannya tak sama. Sini dapat 1, yang daripada kiri tiba-tiba dapat 10. Okey, 1 dengan 10 tak boleh disummary-kan lah. Okey, anda tak boleh summary-kan dia. Maksudnya limit itu does not exist. Tidak wujud. Okey, ini nanti akan disebutkan lagi sekali dekat page yang seterusnya. Okey, kita ada example B dekat bawah ni. So, example B ni solutionnya dah ada. Cuma saya nak explain sekali lagi. So, perhatikan dia punya soalan dekat sini. Dia tanya, evaluate the limit x approach 0. Ini adalah functionnya. 1 tolak cos 2x dibahagikan dengan x. So, kalau anda perhatikan dekat sini, sebenarnya limit x approach 0 ni dah bagi satu petanda lah. Sebenarnya, kiraannya mahukan pencarian apabila x sama dengan kosong. Jadi, kita tahu antara kosong ni kedudukannya dekat tengah. Apa yang ada di sebelah kiri dia adalah negatif 1 dan di kanannya adalah 1. Jadi, untuk solutionnya kita akan binakan satu kotak. Yang mana kotak ni belah kiri sekali akan dituliskan negatif 1. Yang ini. Dan juga di tengah-tengah adalah kosong. Dan yang tepi sekali belah kanan adalah 1. Okey. So, daripada situ, fx kita akan masukkan nilai x ni, okey, yang telah kita tetapkan ni ke dalam fungsi fx. Okey, yang di sini adalah fungsi fx. Okey, macam biasa, macam yang saya dah cakap tadi, kita kena cari nilai yang ada di dalam ni. Dia punya selang-selang ni kita kena cari juga nilainya berapa. Kita kena tetapkan nilainya berapa yang kita nak supaya kita dapat kita punya arah dia daripada 1 menuju 0. Okey, untuk yang limit plus, limit x menuju 1 daripada kanan, berapa nilainya, dan juga limit x daripada kiri menuju fx sama dengan berapa nilainya. Okey. So, kita pilih lah. Kalau macam saya suka tukar dia punya decimal places. Mula-mula saya pilih 1 decimal places, 2 decimal places, 3 dan 4. So, kita masukkan dalam kalkulator. Kalau dia perhatikan di sini. Okey, kalau ikut jawapannya, dia cakap pasal positif dulu. So, sini adalah positif kita. So, daripada nilai yang dilihat di sini, apabila x-nya daripada 1 menuju 0, nilai fx-nya akan secara perlahan-lahan akan berubah menjadi, lama-lama nombornya akan jadi 0.00002. So, boleh dikatakan dia ni kalau kita bundarkan dia adalah sama dengan 0. Okey.
Dan juga untuk yang kedua, limit X menuju kosong daripada kiri, sini kiri kita. Kita perhatikan nilai fx-nya. Secara beransur-ansur dia akan menjadi semakin kecil, iaitu paling kecil kat sini negatif 0.0002, yang mana kita boleh approximatekan dia sebagai kosong. Okey, so bila limit daripada kanan dan daripada kiri dapat nombor yang sama, kita boleh katakan limit itu jawapan akhir dia adalah samalah dengan yang sama ni, iaitu sama dengan kosong. Okey. Okey, beralih pada muka surat 37, kita ada satu exercise. So, untuk exercise ni, diminta kita untuk mencari limit apabila limitnya approach negative 2. Okey, so yang dalam bracket ni adalah fungsinya. So, kalau kita boleh mulakan cara jawapan kita. Okey, mula-mula sekali. Mula-mula sekali kita akan pilih kita punya X. So, kalau X kita tu di tengah sini adalah negatif 2. Semestinya yang di sebelah kirinya adalah negatif 3 dan di sebelah kanannya adalah negatif 1. Okey. So, daripada situ kita dah boleh pilih lah dia punya nilai-nilai yang berada di dalam ni. Okey. So, katakanlah kita akan buat box. So, sini kita ada X. Sini fx. So, nilai X kita mulakan dengan negatif 3. Lepas tu, kita dapatkan nilai-nilai yang di dalamnya. Katakanlah saya pilih dalam negatif 3 ni, saya pilih negatif 2.5. Lepas tu, negatif 2.01. Lepas tu kita pilih negatif 2.001. Lepas tu negatif 2. Tapi negatif 2 ni dah tahu dah result dia adalah math error. Sebab apa? Kalau kita try masukkan negatif 2 di sebelah bawah, denominator, negatif 2 tambah 2 akan dapat kosong. Okey, seterusnya negatif 2 saya akan pilih nombor negatif 1.999, negatif 1.99, negatif 1.5 dan juga negatif 1. Okey. Alright. So, kemudian kita akan tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator dan kita akan masukkan semua nilai fx ke dalam fungsi. Okey, perhatikan sekarang saya dah penuhkan semua nilai fx. Kita tekan kalkulator, kita masukkan satu-satu nilai x yang kita dah pilih tadi. So, kalau diperhatikan di sini, kita dah nampak pattern dah. Daripada kanan, okey, sini kita punya kanan. Kanan kita menuju ke tempat yang diperlukan dekat sini. Okey. Kalau kita perhatikan nilai fx-nya daripada negatif 3 berubah jadi negatif 7.5, berubah jadi negatif 3.999 dan negatif 3.999 kat sini juga. So, sebenarnya kalau diperhatikan dekat sini, dia punya keadaannya secara beransur-ansur akan mendekati nilai negatif 4. Jadi, kita boleh tuliskan dekat sini, limit X menuju negatif 2 daripada kanan untuk fungsi fx yang di atas adalah negatif 4. Okey. Lepas tu, bila kita tengok pula lagi sekali, kita punya table kita, daripada kiri, sini kiri kita, dan kiri kita ni nak menuju ke tempat kawasan yang diperlukan dalam soalan ni juga, fx-nya beransur-ansur menuju ke negatif 4. So, kita boleh tuliskan dia sebagai limit X menuju negatif 2 dari kiri untuk fx yang dinyatakan di atas adalah juga negatif 4. Okey. So, secara
kesimpulannya, okey, kesimpulannya boleh dinyatakan bahawa dia ada nilai kiri dan kanan yang sama, bermakna limit x menuju negatif 2 fx adalah sama dengan negatif 4. Okey, masih di muka surat yang sama, muka surat 37, kita ada definition. So, untuk definition ni, sebenarnya secara tak langsung, bila kita buat exercise tadi, kita dah tahu tentang definition ni, iaitu yang pertama, definition 2.1, right limit. So, right limit ni adalah yang ada tanda plus tadi tu lah. Tanda plus tu maksudnya dia punya nilai x datang daripada kanan. Okay, so if the value of fx tend to a number L as x approach xo from the right hand side, then limit x approach xo plus fx equal to L. Dia kata kalau satu nombor itu, value fx itu menghampiri satu number L, okey, daripada kanan, dia kata right hand side, bermakna dia punya nilai untuk fx itu adalah limit x approach xo daripada kanan adalah sama dengan L. So, definition yang kedua adalah definition 2.2, left limit. So, left limit ni semestinya yang datang daripada kiri lah. Okay, x approach xo from the left. Ada kuasa negatif ni maksudnya datang dari kiri. From the left, okay, from left hand side equal to L. Okay, so yang bawah sekali ni dia punya definition keseluruhan lah, dia punya summary dia. Okay, if the limit from the left and right hand side fx have the same value, dia kata same value, sini equal to 10, sini pun equal to 10. Tu maksud dia same value, sama value. So, bila dia same value bermaksud limit x approach xo, okay, kanan dengan kiri sama, bermaksud summary dia is exist, wujud, dan ditulis sebagai limit x approach xo fx equal to L. Sama juga, sama dengan, kalau sini sama dengan kiri dengan kanan sama dengan 10, bermakna dia punya summary untuk limit itu juga sama dengan 10. Okey, bawah ni ada bagi tahu, ni simbol dekat ni maksudnya tak sama. Contohnya daripada kanan, dia dapat nilai, kanan dapat nilai 7 katakanlah. Kiri dia dapat 3. So, 7 tak sama dengan 3, bermaksud limit summary-nya itu does not exist. Kena tulislah perkataan does not exist tu. Kalau dia ada nilai, kena tulis dia punya nombor nilai tu berapa. Okay, seterusnya kita ada example C kat bawah ni. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu untuk tajuk limit ni kebiasaannya pelajar akan diberi gambar rajah. Okay, pelajar diberi gambar rajah dan pelajar kena check nilai limit itu berdasarkan gambar rajah. Okay, kita tengok example C dekat sini. So, kita ada paksi X dan paksi Y. Tapi paksi Y nya dinamakan fx, sama boleh. So, diperhatikan di sini. Soalannya dekat bawah. From the graph above, evaluate limit x approach 5 untuk fungsi fx. So, bila kita perhatikan di sini, dia nak limit x approach 5. Dia nak x-nya nak dekat 5. Okay. So, 5 kita, x sama dengan 5 kita ada dekat sini. Okay, ada dekat sini. Dalamnya ada 5. Okey, bermakna sekarang kita dah tahu kedudukan yang kita nak ada dekat sini. So, kita kena perhatikan kita punya gambar rajah kita. Okey, pertama sekali, semua orang tahu konsepnya kena ada yang datang daripada kanan, ada datang daripada kiri. Okey, macam tadi, exercise yang sebelum ni tadi, kita kena kira daripada kanan dan daripada kiri. Okey, kalau diperhatikan di sini, untuk menuju ke x sama dengan 5 daripada kanan, grafnya ada nilainya dekat bawah ni. Kalau 7, nilainya negatif 2. Kalau 6, nilainya kosong. Kalau 5, nilainya
2. So, sekarang kita nak nilai limit X menuju 5. Okey, menuju 5 dari kanan. So, jawapannya adalah 2 sebab dia berhenti di 2. Alright. Okey, kalau daripada limit X menuju 5 daripada kiri. So, sini adalah kiri kita. So, kita juga nak menuju tempat ni. Okey, kita juga daripada kiri ni, kita nak menuju ke sini. So, kalau kita perhatikan, okey, kita punya keadaan graf, awak just tengok hujung graf tu sahaja. Tak payah check value fx ni berapa pun. Cuma di tempat akhir je nanti check. So, dia punya keadaan dia daripada sini, dia naik. Dia turun. Okey. So, dia stop dekat X sama dengan 5. Okey. Bila dia stop kat X sama dengan 5, tengok nilai fx-nya. Okey. Juga sama dengan 2. Okey. Maknanya sekarang daripada kanan dan daripada kiri, apabila X sama dengan 5, dia akan berhenti di 2. So, limit from left and right are same. Then, limit X approach 5 fx equal to 2. Exists. Okay. Alright, bawah ni ada satu practice. What if limit X approach negative 5? Okay, kita try. So, if limit X approach negative 5, okay, apa yang kita ada dekat sini adalah, okay, gerakkan sikit. Okay, first sekali, limit X approach negative 5 daripada kanan dengan limit X approach negative 5 daripada kiri. Kita tahu kita mesti cari dua benda ni, daripada kanan dan daripada kiri. So, negative 5 kita ada dekat sini. So, bila kita daripada kanan, sini kanan kita, hujung graf kita berada di sini. So, kita bergerak menuju ke X sama dengan 5. So, dah sampai X sama dengan 5, kita berhenti. So, value fx ni adalah sama dengan 2. Okay. So, sama juga daripada kiri. Hujung sini menuju X sama dengan negatif 5. Stop. Tengok value fx dapat 2. So, dia punya summary dia. Limit X approach negative 5 fx equal to 2 exists. Okay, exists lah. Ada nilai maksudnya dia exists. Okay, lagi satu soalan. Limit X approach 0. So, kita akan buka lagi jalan kira dia. X approach 0 daripada kanan. Limit X approach 0 daripada kiri. Dan summary. Okay. Ni tulis je dulu. Okay, tulis dulu. Jawapan kita semak. Okay, X sama dengan 0 ada kat sini. Okay, X sama dengan 0. So, daripada kanan, naik, turun. Okay, berhenti di X sama dengan 0. Value fx adalah negatif 2. Okay. Okay, sama juga yang dekat sebelah kiri sini. Okay, negatif 2. Negatif. Naik, turun di X sama dengan 0. Sini X sama dengan 0. Fx ni adalah negatif 2. So, summary-nya dia adalah fx sama dengan negatif 2 exists. Okay, untuk example D, muka surat 38. Okay, diperhatikan ini adalah gambar rajah kita. Okay, daripada graf ini diminta untuk mencari limit X approach 4. Okay, limit X approach 4. So, X approach 4 bermaksud kita akan perhatikan lebih di kawasan X sama dengan 4. So, sini adalah X sama dengan 4 kita. Okay. Okay. So, daripada kita punya gambar rajah ni, sebenarnya daripada gambar rajah ni anda dah boleh nampak gambar rajahnya tu ada satu kat bawah, naik ke atas, satu kat sini. So, gambar rajahnya tak bersambung lah. Okay. So, dia punya solution dia. Okay. Mula-mula sekali kita akan buat rangka jawapan dia dululah. Ada satu daripada plus dan satu daripada minus. Satu daripada kanan dan satu daripada kiri. So, okay, kita perhatikan di sini. Apabila X menuju 4,
daripada kanan. Okey, X menuju 4 daripada kanan. Ni kanan kita. Nak menuju X sama dengan 4. So, gambar rajah kita X sama dengan 4 kita kat sini. So, gambarnya ada dekat sini. Turun. Stop. Okey, dia stop kat sini. Bermaksud kita terus kena tengok fx ni adalah negatif 2. Okey. Okey, kemudian limit X menuju 4 daripada kiri. Okey, menuju 4 daripada kiri. So, kita juga nak pergi ke sini. X sama dengan 4. Tapi gambar kita daripada kiri. So, gambar kita ada dekat sini naik. Lepas tu dia turun. Dia naik lagi sampai X sama dengan 4. Okey, bila dah berhenti di X sama dengan 4. Tengok value fx-nya. Kita dapat 4. Okey. So, bila kita lihat kat sini. Daripada kanan negatif 2, daripada kiri 4. So, jawapannya limit X approach 4 fx does not exist. Tidak wujud. Okey. So, daripada gambar ni, kalau anda lihat, walaupun dia ni, garisannya tu tak bersambung. Okey. Tapi disebabkan kita menuju ke sini, terutama daripada kiri ni, kita menuju ke X sama dengan 4, bermakna kita kena melompatlah garisnya daripada sini. Kalau kita berhenti di sini, X kita baru sampai negatif 4. Jadi kita kena teruskan daripada sini, kena lompat ke bawah dan daripada sini naik ke atas sampai berhenti di X sama dengan 4. Okey, dan kita dapat nilai fx ni adalah 4. Okey, berbanding daripada kanan. Daripada kanan ni direct. Gambarnya memang ada dekat sini. Dia terus stop dekat X sama dengan 4. Dia stop dekat X sama dengan 4. Terus tengok value fx-nya. Okey. Okey, sampai E. Kita ada gambar rajah dekat sini. Okey, satu gambar rajah. Lepas tu kita ada dua soalan, evaluate X approach 1 dengan evaluate X approach 2. Okey, kita akan buat satu-satulah. So, first kali kita nak buat soalan yang pertama. Kita nak cari limit X approach 1 daripada kanan. Limit X approach 1 daripada kiri. Dan juga summary dia. So, limit X approach 1 fx. Okey. So, daripada sini kita akan perhatikan kita punya gambar rajah kita di mana 1 berada. So, sini adalah 1 kita. Okey, sekejap. Okey, kat situ kita punya 1 kita. So, sekarang ni kita akan bergerak daripada positif menuju ke negatif. Okey, daripada sini akan gambar rajah yang dilukis ni akan bergerak menuju ke X sama dengan 1. So, kita ada gambar rajah kita kat sini. Kalau kita tengok sini je, kita belum sampai X sama dengan 1 lagi, baru sampai 2. Jadi, kita lompat ke bawah, naik ke atas. Okey, stop. Kenapa stop? Sebab dah sampai X sama dengan 1. Okey, bila dah stop di X sama dengan 1 seperti yang kita mahukan, kita tengok value fx-nya. So, kita dapat fx ni adalah 1. Okey. Okey, daripada kiri pula, daripada kiri, kita punya graf kita ada dari bawah sini. Kita akan menuju X sama dengan 1. Okey, menuju ke X sama dengan 1, stop. Dah sampai X sama dengan 1. Okey, kemudian kita tengok value fx-nya. Okey, fx-nya kita dapat 2. Okey. So, daripada situ limit tak sama. So, limit X approach 1 does not exist. Tidak wujud. Okey. Okey, untuk Roman 2, kita mencari limit X approach 2 daripada kanan. Limit X approach 2 daripada kiri. Dan summary. Okey. Right. 2 kita ada kat sini. Ada garis putus-putus dekat situ. Okey.
apabila X menuju 2 daripada kanan, di sini kanan kita menuju 2. Okay, kita perhatikan gambar ni, dia tak berhenti di mana-mana, tapi dia sentiasa naik ke atas. So, jawapannya adalah infinity. Kalau limit menuju 2 daripada kiri, so sini kiri kita gerak, lompat ke sini, gerak kedua. Nampaknya bila dia menghala kedua pun sama, dia akan sentiasa turun ke bawah. So, sini adalah negatif infinity. So, infinity dengan negatif infinity adalah benda yang berbeza. Sign dia berbeza. So, dia boleh dikatakan berbeza lah. So, dia adalah does not exist. Okay. Okay, lupa nak cakap tadi. Kalau jawapan limit kita tu, kita dapat jawapan akhir dia ada sebutan infinity di dalamnya. Ini dinamakan sebagai infinite limit. Infinite limit. Okey, dia ada nama lah, nama dia infinite limit. Okey, untuk example F seperti yang tertera di skrin, kita ada gambar rajah. So, dekat gambar rajah ni pun nampaknya diminta untuk kita mencari limit. So, kalau kita tengok dia punya soalannya di muka surat seterusnya. Okay, from graph above, evaluate limit x approach 1.5 from right, 1.5 from left, and dia punya summary dia dekat sini diminta. Okay, kemudian yang kedua dia minta mencari limit x approach negative 1.5 from right, 1.5 from left, and summary dia. So, kita tengok jawapan dia sekarang. So, 1.5 dia punya point dia. Okay, daripada gambar rajah ni. Okay, kita perhatikan di sini. Okay, kita punya 1.5, dia punya keadaan dia ada dekat sini. Situlah ada 1.5. So, bila dia tanya tadi kan, soalan yang pertama tadi dia tanya, limit x approach 1.5 daripada kanan untuk fungsi fx. Okay, kalau kita lihat daripada kanan, sini kanan kita, sini kita punya kiri. So, kanan kita 1.5, dia berhenti di 1.5. Okay, stop. Value fx ni adalah negative 2. Okay, kemudian limit x approach 1.5 from left, fx equal to, okay, sini left kita turun, naik, turun. Okay, berhenti di sini. Okay, kita dah berhenti di x sama dengan 1.5. So, value fx ni adalah 3. So, daripada situ, dia punya summary akhir dia, limit x approach 1.5 fx does not exist. Tidak wujud. Okay. Okay, untuk yang satu lagi punya soalan tadi. Okay, saya buat ke tepi sikit. Okay, dia tanya limit x approach negative 1.5 dari kanan. Lepas tu dia tanya limit x approach negative 1.5 dari kiri. Lepas tu dia tanya limit x approach 1.5 summary. Okay, negative 1.5 ada dekat sini. Okay, so bila kita daripada kanan, kita nak sampaikan tempat ni, kita kena turun, lompat naik atas, turun. Okay, sampai sini kita dah dapat 1.5, negative 1.5x. So, kita tengok value fx ni, kita dapat negative 3. Okay, lepas tu limit x approach negative 1.5 daripada kiri pula. So, sini kiri kita, ni kiri kita, turun, stop. So, stop di x sama dengan negative 1.5. Fx ni adalah negative 3. So, dia summary dia disebabkan ni sama, jawapan akhirnya adalah negative 3. Kalau rajin, tulis exist. So, kita ada example tak tulis pun sekarang. Tak apa. So, dalam example ni, kalau kita perhatikan, masih lagi nak mencari limit, cuma dia tak beri kita dalam bentuk graph.
apa yang diberi pada kita adalah dalam bentuk soalannya bertulis sahaja, tiada graf. Dan adakah kita perlu lukiskan graf ini dulu? Okay, so kita akan tengok macam mana dia punya solution dia. So first sekali, fungsi yang diberi pada kita adalah fungsi fx equal to, so kalau diperhatikan ada dua fungsi di sini, ada fungsi linear dan kuadratik. Ini bermakna ini adalah graf yang dinamakan sebagai graf piecewise function. Okay, piecewise function kita dah tengok dalam chapter 1. Okay, so dalam piecewise function ni, macam yang saya dah beritahu sebelum ni, asal namanya piecewise function, setiap fungsi yang ada di dalam fungsi, setiap fungsi yang ada di dalam subfungsi itu, dia mesti ada dia punya domain yang tersendiri. Okay, so 3x tolak 1 akan berada apabila x kurang daripada 2. X kuasa 2 tambah 1 akan berada apabila x greater and equal to 2. So macam mana kita nak selesaikan soalan-soalan limit seperti yang dinyatakan di bawah? Kita tak perlu lukis keseluruhan graf piecewise function ini. Cuma apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan tandakan dia di dalam dia punya domain. Okay, contoh kita ada dekat bawah ni, ini x. Okay, di paksi x ni katakanlah yang nombor utama kita adalah nombor 2, depends pada domain kita. Kita ada kat sini 2, 3, 4, 5, 1, 0, negatif 1 dan sebagainya. Okay, so disebabkan kita lihat dekat sini, pecahan kita punya fungsi itu adalah apabila kurang daripada 2 dan lebih besar dan sama dengan 2. Ini bermakna dekat bahagian sini, okay, saya tanda warna lain, kita ada dia punya partition dia. Okay, iaitu apabila 2 dan ke atas, fungsi yang akan dituliskan di bahagian sebelah kanan adalah x kuasa 2 tambah 1. Yang kurang daripada 2 dekat sini adalah fungsi 3x tolak 1. Okay, so bila kita dah bahagikan dia kepada dua bahagian macam ni mengikut domain, kita dah boleh mula menjawab dah sebenarnya. Okay, yang mana caranya adalah, okay, kita tahu kita punya keadaan graf yang sebelah kanan kat sini, sebelah sini adalah kita punya kiri. So bila dia katakan limit x menuju 2 daripada kiri, so sini kiri kita, menuju ke nombor x sama dengan 2 tu, kita sedang melalui fungsi 3x tolak 1. Okay, kita sedang melalui fungsi, sini keadaannya 3x tolak 1. So apa yang perlu kita buat kat sini adalah fungsi yang kita lalu tu, 3x tolak 1 tu, kita akan gantikan x nya dengan value x yang diminta. Okey, iaitu kat sini kita akan gantikan dia dengan 3 darab 2 ditolakkan dengan 1. So 6 tolak 1 jawapannya adalah 5. Okey. Okey, lagi sekali contoh. Limit x menuju 2 daripada kanan. Limit x menuju 2 daripada kanan. So sini kanan kita. Kanan ni nak pergi ke nombor 2. Kita sedang melalui fungsi x kuasa 2 tambah 1. Okay, so x yang ada dekat dalam fungsi itu akan kita gantikan dengan nilai x yang diminta kat sebelah. So kita ada 2 kuasa 2 tambah 1, jawapannya adalah 5 juga. Bermakna summary dia, jawapan akhir dia adalah 5, iaitu exists. Okay. Okey, sekarang kita berada di example f double star. Ada f double star pula kat sini. Tak apa, saya tak sempat nak rename. So, dia ada fungsi. Fungsinya juga adalah piecewise function, yang mana piecewise functionnya terbahagi kepada 3, iaitu quadratic, linear dan juga linear. Dia ada di domain-domain yang tertentu lah. Okay.
So daripada situ dia suruh kita cari beberapa soalan berkaitan dengan limit. So mula-mula sekali kaedah penyelesaiannya kita akan bahagikan dia punya domain ni lah ikut fungsi dia. So kita ada nampak kat situ dia kejap ni buat elok sikit. Okey, dia kata dia ada antara 0, 1, 2 negatif 1 dan sebagainya. So dia punya pecahan dia fungsinya apabila yang pertama ni kurang daripada 0. So kita ada kat sini kurang daripada 0. Lepas tu 0 sampai 1. Lepas tu 1 ke atas. Okey. Yang mana apabila kurang daripada 0, fungsinya adalah 2x kuasa 2 tolak 1. Antara 0 dengan 1, fungsinya adalah 4x tolak 1. Lagi besar daripada 1, fungsinya adalah x tambah 3. Okey, kita sekarang inilah lakaran kita untuk bantu kita jawab soalan-soalan limit ni lah. Okey, yang pertama sekali. Dia kata limit x menuju 0 dari kiri. Okey, so sini adalah kiri kita. Sini adalah kanan kita. So dia kata menuju 0 daripada kiri. Nak sampai sini daripada kiri. So kita ada kat sini kita punya perjalanan kita. Okey. Saya tanda di sini sampai sini. Okey. So fungsi yang dia sedang lalui adalah fungsi 2x kuasa 2 tolak 1. So 2x kuasa 2 tolak 1 kita akan gantikan dekat dia punya fungsi sini lah. Okey. So kita ada 2x kuasa 2 tolak 1. So x ni akan digantikan dengan value 0. So 2 darab 0 kuasa 2 0, jawapannya adalah negatif 1. Okey, seterusnya limit x menuju 0 daripada kanan. Dia nak plus menuju 0 daripada kanan. Nak sampai sini tapi daripada kanan. So keadaan fungsi kita ni kanan kita akan terus ke sini. Okey. Dan fungsinya kalau anda lihat kita kena pilih fungsi yang terakhir yang dilalui. Okey, yang terakhir dia lalu 4x tolak 1. So fungsinya adalah 4x tolak 1, gantikan x dengan 0. So kita dapat jawapannya negatif 1. So jawapan akhir summary-nya adalah negatif 1. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, diperhatikan dekat situ. Limit x menuju 1 daripada kiri. Menuju 1. 1 ada kat sini. So kita nak menuju 1. Saya guna color lain sekarang. Daripada kiri. Sini kiri kita menuju 1. Stop. So last kali dia melalui fungsi 4x tolak 1. So kita akan gantikan 1 dengan nilai x yang kita tuju tu. So 4 darab 1 tolak 1. So 4 tolak 1 jawapannya adalah 3. Okey. Okey, kemudian limit x menuju 1 daripada kanan. Sini kanan nak menuju 1 juga. So fungsinya adalah x tambah 3. So fungsinya adalah 1 tambah 3. Jawapannya adalah 4. So bermakna summary dia yang dekat sini tak sama kan? 3 dengan 4 adalah nombor berbeza. So limit x approach 1 fx does not exist. Okay. Okay, untuk example f triple star, kita masih ada piecewise function. So dalam piecewise function ni, kalau dia perhatikan dekat sini, dia ada bagi kita unknown A, C. Okay, A dengan C ni adalah unknown. X dengan fx tu biasalah dia adalah independent dengan independent variable.
So semestinya dia mesti nak suruh kita cari A dengan C. Find A and C if bla bla bla. So dekat fungsi ni kalau kita perhatikan, dia akan pecahkan kepada 3 domain. So kalau kita lihat dan kita boleh tandakan domain kita. So dia berada di negatif 2 dan 1 adalah tempat penting. So kita tandakan. So kalau ada kat sini negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. So kurang daripada negatif 2 ada kat sini. 2 sampai 1 ada kat sini. Dan 1 ke atas. So dia kata kalau kurang daripada negatif 2, fungsinya adalah X tambah 2A. Kalau antara negatif 2 dengan 1, fungsinya adalah 3AX tambah C. Kalau besar daripada 1, fungsinya adalah 3X tolak 2C. Okey, daripada 3 pecahan domain ni, kita dah boleh mula menjawab sebenarnya. Okey, macam mana kaedahnya adalah, okey, pertama sekali kita baca dia kata find A and C if limit X approach negative 2 Fx and limit X approach 1 Fx is exist. Okey. So, bila dia bagi tahu bahawa limit itu exist, itu bermakna exist ini bermakna adalah limit daripada kanan akan sama dengan limit menuju function, saya gunakan constant A, mesti sama daripada kiri dan daripada kanan. Fungsinya adalah mempunyai nombor yang sama. So daripada situ, kalau kita buat yang pertama ni dulu, limit X menuju negatif 2. Okey, daripada kiri dan kanan dia kata exist. So kita nak buat dulu yang pertama tu. Nak menuju ke 2. Negatif 2. Nak menuju ke sini daripada kiri. Okey. So fungsinya adalah limit X menuju negatif 2 daripada kiri Fx, kita dapat X tambah 2A, iaitu kita akan gantikan nilai X ni dengan nilai yang kita nak tuju ni. So kita akan jadikan dia negatif 2 tambah 2A. Okey, lepas tu lagi satu kita kena buat limit X menuju negatif 2 daripada kanan. Okey, daripada kanan pula. Okey, daripada kanan, sini kanan kita, menuju negatif 2. Okey, sampai sini dia last sekali dia lalui fungsi 3AX tambah C. So kita tulis 3AX tambah C. So fungsinya X akan digantikan dengan value X yang kita nak tuju tu. So kita ada 3A darab negatif 2 tambah C. So value-nya adalah negatif 6A tambah C. Okey, so daripada sini kita dah dapat satu perkara lah. Kita dah boleh equalkan kiri dan kanan ni. Okey, iaitu dia akan dapat negatif 2 tambah 2A sama dengan negatif 6A tambah C. Okey, so kita kemaskan fungsinya. Negatif 2 sama dengan negatif 6A tambah C tolak 2A. So kita dapat negatif 2 sama dengan negatif 8A tambah C. Okey. So ini kita katakan dia sebagai equation pertama. Okey. So macam biasalah, bila diberi dua unknown, semestinya kita akan dapat dua equation lah nanti. Okey. So kita nak buat, ni baru dapat equation pertama, kita nak buat equation satu lagi berdasarkan limit yang kedua yang diminta kat sini. So yang kedua ni pula menuju 1. Okey, menuju 1 dari kiri dan
kanan. So, bila dia menuju 1, 1 ada kat sini. So, bila dia menuju 1 daripada kiri, last sekali dia akan lalu fungsi 3AX tambah C. Okay, so macam mana kita nak tulis? Okay, kita akan ada limit X menuju 1 daripada kiri Fx adalah sama dengan 3AX tambah C. Okay, so value X akan digantikan dengan X yang diminta untuk sampai ni lah. So kita dapat 3A darab 1 tambah C. So fungsinya adalah 3A tambah C. Okay, satu lagi kita kena cari limit X menuju 1 daripada kanan. Okay, daripada kanan kita kena tengok balik kita punya graf. Okay, so bila dia daripada kanan, sini kanan kita nak menuju ke 1, dia akan melalui fungsi ni 3X tolak 2C. Okay, so kita pergi balik ke bawah. Fungsinya adalah 3X tolak 2C. So, kita akan gantikan X dengan X yang ni. So, kita ada 3 darab 1 tolak 2C sama dengan 3 tolak 2C. So, daripada situ kita dah dapat kiri dan kanan. Disebabkan dia kata axis, kita boleh samakan lah. Limit X menuju 1 dari kiri akan sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Fx. So, bila kita samakan dia, kita akan dapat 3A tambah C sama dengan 3 tolak 2C. Okay, so kita kemaskan dia. Kita ada 3A tambah C tambah 2C sama dengan 3. So kita ada 3A tambah 3C sama dengan 3. So ni adalah equation yang kedua. Okay, equation yang pertama tadi adalah yang ni. Negatif 2. Okey, negatif 2 sama dengan negatif 8A tambah C. So, negatif 2. Sorry, kita terbalikkan dia punya keadaan dia. Negatif 8A tolak C tambah C sama dengan negatif 2. Ni equation 1. Okey, sekarang kita ada dua equation ni. Dua equation ni kena dimudahkan menggunakan persamaan serentak. So, cuba try cari. Anda akan dapat dia punya A nilainya adalah 1/3 dan C sama dengan 2/3. Okey.